Bukan assignment, itu soalan-soalan. Soalan. Soalan tu dihantar kepada email doktor kan, bukan dalam MyGuru, betul tak? Betul. Ada masalah kan hari tu kan. Ada ramai yang cakap ada masalah untuk akses kepada just hantar email just hantar via my email. Okay? Betul? Okay. Betul. Thank you, doktor. So ada apa-apa lagi tak? Tak ada apa-apa ya? Semuanya smooth sailing semuanya. Okay. Doktor, exam final per bulan? Exam final lah. Jadual dah keluar dah. Awak cuba cari kat dalam sis. Saya ada jadual saya dapat daripada IPS. Nanti saya update dalam grup boleh tak? Sebab jadual tu dekat tak ada lagi jadual dah keluar daripada IPS kepada mungkin kepada pensyarah kot. Okey. Saya benda tu ada dekat dalam office lah. Dia bagi hard copy. Kalau saya update kat awak di sini je boleh. Okey. Okey, saya sekarang dekat saya punya rumah Okey, jadi sekarang ni I thought you dah dapat juga Okey, jadi sekarang ni kita bermula dengan kita punya presentation. Okey, group 8 tak salah saya kan? Betul ke? So I can plan. Okay, you can plan for your Chinese New Year, Tio, don't worry. Yang penting I nak limau. Memang tak Tio? Okay. So siapa yang Chinese New Year berapa bulan Tio? Bulan 2 ya Tio? Chinese New Year. Ya, first and second. First and second, okay. So sekarang ni masa exam week, that's why I kena prepare carefully. No, don't worry lah. Soalan untuk final exam tak susah pun. You boleh fikir. Tapi soalan tu kena berfikir. Dia tak ada dia sebab you boleh open book semua kan, you boleh search internet semua kan. Jadi soalan-soalan I tak adalah orang kata directly katakan sebutkan ciri-ciri bla bla bla, tak ada macam itu. Kalau ciri-ciri tu awak boleh online, awak boleh Google tu dapat jawapan. Betul tak? Jadi sekarang ni soalan tu kena berfikir sedikit. Okey. Tapi tak susah pun, don't worry. Kelas doktor memang kena fikir banyak-banyak. Kekam. Tapi tak apalah kan, boleh kan, sebab kita punya subjek kecil. Ya, isu-isu contemporary kan. Kalau kita tak fikir daripada perspektif yang berbeza kan, isu-isu tu asyik sama je. Betul. Setuju tak? Kalau macam lah kan, isu sekarang ni, isu COVID, still lagi dekat dalam influence kan COVID. Mesti awak semua akan berfikir masalah guru COVID, masalah di universiti pun, masalah pensyarah untuk adapt dengan environment COVID semua. Boleh tak kalau kita diverge kita punya perspektif, kita pergi kepada research. Macam mana research punya trend sekarang ni? Isu lah juga tu, okey? Macam mana punya trend dengan COVID sekarang ni? Sekarang ni daripada pre-COVID kepada post-COVID. Sekarang ni kan research banyak nak orang kata nak clarify ataupun nak investigate, nak menyiasat, okey, bagaimana cikgu nak adapt daripada online kepada offline balik. Awak nampak tak? So kita pergi kepada perspektif yang berbeza sedikit. Ni cikgu susah nak buat online, cikgu susah nak guna Google Meet, benda yang sama berulang kali. Itu contoh lah That's why lah kelas-kelas saya ni banyak berfikir sikit Sorry lah kita tak pernah. You kan master student kan, so you kena banyak berfikir. And then sekarang ni you kena ada buat disertasi kalau mood A dengan mood B. Kalau mood C, you kena ada final project. Jadi sekarang ni final project pun part yang saya tackle selalunya kalau student saya, kalau saya jadi examiner, okay, saya akan tackle chapter 1 dengan chapter 3. Definitely lah. Chapter 2 saya tengok dia critical ke tak untuk dia ulas. That's why lah you kena gunakan pemikiran you. Jadi you kena critical. Okay? Chapter 2 ni literature review, kebanyakan pelajar saya nak share. Sorry ada rasa sikit. Saya nak share, kebanyakan pelajar tulis je. Okay? Research, okay. Nur Fazila, Salina dan Aisatul, okay, menyatakan bahawa bla 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 bla. Ini disokong oleh Zuriani yang mendapati bla bla bla. Itu saja. Dia just melaporkan je apa yang orang buat. You kena kritik orang tu buat apa dan kenapa you buat yang kajian you sekarang ni, dan apa benefit kajian you untuk diimplementkan yang boleh menangani masalah yang kajian sebelum itu.
itu sebenarnya itulah namanya critical review. Okey, dia memerlukan pemikiran yang kritikal juga. Okey, saya nak share dengan awak lah, student master saya pun tengah stres. Dia kata dia tak boleh nak kritikal, dia tak boleh fikir saya kritikal. Okey, bukan tak boleh berfikir, semua orang boleh berfikir. Saya pun susah sangat nak berfikir secara kritikal. Okey, tetapi kita ni mungkin nak cakap dia sekarang ni pada I lah kan, kita menggunakan konsep apa cognitive apa social cognitive diversity. Okey, ada orang yang lambat, ada orang yang cepat, tapi menggunakan scaffold yang berbeza-beza. Macam tu lah kiranya. Okey, you nak achieve satu benda. Okey, katakanlah Tio dan juga saya. Okey, Tio dia perlukan masa selama 4 minit untuk faham something benda tu. Saya menggunakan masa selama 6 minit untuk faham benda tu. So sekarang ni kita gunakan scaffold yang berbeza lah untuk menuju kepada benda yang sama. Maybe Tio dia akan menggunakan bahan bacaan dan katakanlah 20 buku untuk menghabiskan satu topik. Saya kena habiskan 30 buku baru saya boleh habiskan topik tersebut. Contoh dia Okey, jadi sekarang ni scaffold berbeza-beza. Scaffold tu apa? More knowledgeable than others. Others tu apa? Buku-buku, boleh katakan others. Okey, faham tak? Okey, rujukan. Okey, itu ada juga. Okey, jadi sekarang ni you semua boleh achieve. Okey, that orang kata level. Okey, tak ada siapa pun Zuriana ni pandai, mesti Fazilah terasa dia pandai sangat lah, saya tak compete dengan dia. No Salina ni pandai, mesti Afif, Arfan macam rasa intimidated, I tak boleh compete dengan dia. No, you all semua pandai-pandai, you semua ada degree, you all semua pandai-pandai, semua sama level. Cuma sekarang ni kita kena fikir, kita kena orang kata kena redor lah apa sebab Melayu ni redor tu Melayu kira kan. Kita kena pasrah lah. Ada orang yang cepat faham, ada orang cepat siap kerja, ada orang yang lambat buat kerja, ada yang orang kena buat 2 kali ganda kerja orang lain baru dia dapat benda yang sama. Itu semua tu adalah kelebihan dan kekurangan masing-masing. Okey, faham Okey, thank you so much mendengar saya punya mukadimah. Okey, jadi sekarang ni kita pergi kepada kita punya group presentation. Okey, if not mistaken group 8, betul ke? Betul. Okey, good. Okey, group Zuriana ke? Ya, saya. Okey, Zuriana. Okey, please start your presentation. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good afternoon to Dr. Mozani and fellow friends. So today, me, Zuriana, and my friends Fazila and Kamarul will discuss our presentation on a topic of research in science education. So, Kamarul, you may proceed. Okay, salam sejahtera, Assalamualaikum kepada doktor dan rakan-rakan. Okay, berdasarkan kami punya pembentangan adalah research in science education, penyelidikan dalam pendidikan sains. So berpandukan kepada artikel research trends in science education from 2013 to 2017, the systematic content analysis of publication in selected journal oleh Zhu Ziling, Zhu Xiangming, Patrice Potvin dan Chin Chun Sai. Mereka telah mengkajilah analyze research publication in 3 main science education journal, iaitu Science Education SE, Journal of Research in Science Teaching JRST, dan International Journal of Science Education IJSE dari tahun 2013 hingga 2017 lah. So mereka mengkaji trend dalam mengkaji sains atau pendidikan sains lah. Okay, next. Okay, so daripada kajian mereka berarti most research focus on learning context issues regarding classroom context and learners characteristic. Itu adalah kebanyakan kajian lah yang dikaji oleh pengkaji lah. Malah dalam musim pandemik ini pun kita lihat learning context issue ni banyak pengkaji mengkaji tentang classroom Google Meet. Learners characteristic tu keadaan belajar untuk beradaptasi dengan classroom Google Meet. So itulah yang pertama lah. Yang keduanya, mereka mendapati kebanyakan research fokus pada teaching issues such as teacher knowledge and teaching strategies. So dalam musim pandemik juga kita boleh lihat kajian juga
tekankan fokus pada benda yang sama, iaitu strategi guru dalam pembelajaran PDPR dalam Google Meet dan sebagainya lah. Okay, yang ketiga, mereka mendapati kebanyakan research fokus on learning conception such as learners conceptual understandings, alternative conception or conceptual change. So itu yang kebanyakannya lah yang dikaji. Manakala on contrary, the list research topics are informal teaching and educational technology. So research on science education curriculum reform, standard or policies also have seen significant increase due to recent science curriculum reform in the United States. So kajian ini juga mendapati bahawa kajian dalam pendidikan sains ini juga ada fokus kepada kurikulum, sebab Amerika juga telah menukarkan dia punya kurikulum lah, sama macam Malaysia yang dah bertukar. Kamarul boleh kena mencelam, minta maaf ya. Boleh. Boleh tak kalau terangkan satu-satu? Learning content issue dekat itu classroom tu apa? Teaching issue tu apa? Okay, boleh tak? Okay, boleh, saya try. Okay, so kau tadi dah kan? Okay, saya balik pada kontra ni lah. Okay, untuk education technology tu dia kurang pada research tu. Education technology contohnya kepada penggunaan teknologi dalam pendidikan, macam penggunaan aplikasi pendidikan terkini. So ini kurang pula dikaji lah berdasarkan pada artikel tersebut lah. Kemudian artikel tu juga berkata bahawa banyak negara telah menukar dia punya kurikulum sains, contohnya United States. So pengkaji juga sekarang kaji tentang polisi, sebab banyak negara telah tukar kenapa ya Kamarul? kurikulum sains tu kebanyakannya bertukar kerana untuk memenuhi itulah Industrial Revolution 4.0, dan juga untuk fokus kepada STEM, sains aliran STEM lah yang saya akan beritahu next. Okay, next. Kejap ini Kamarul, learning content issue dengan itu classroom content and learner characteristic. Boleh bagi contoh tak learning content issue tu macam mana? Learning content issue tu contohnya macam saya sebut tadi, isu pembelajaran dalam kelas. Kalau yang terkini, pembelajaran menggunakan Google Meet, contohnya lah. Dan juga karakteristik pelajar tu dalam Google Meet kan ada isu seperti pelajar dia hanya buka saja dia punya Google Meet, tapi dia tak dengar pun, dia main game, ataupun pelajar dia tak fokus dalam masa 30 minit dia dah hilang fokus. Itu contoh je lah learning content issue yang sekejap saya confuse sikit. Research in science education from 2013 2017. Ini apa benda sebenarnya ni? Research untuk gene learning ni. Itu untuk dia tengoklah kepada maksudnya dia ambil satu paper ini saja ke yang dah uraikan ke macam? Saya memang banyak baca pada paper ni lah, sebab dia dah kaji yang 3 jurnal tu. Jadi learning content issue ni untuk pada waktu tu pada 2013 dan 2013 sahajalah. Isu tu lah, tapi boleh itu ini dia punya, saya ambil panduan dia lah, sebab dia tengok pada learning content issue ni, dia ada topik research tu. Tapi dia kan topik tu kan dia sama je sepanjang tahun. Contohnya macam kajian tentang classroom. Research lain tau, dia akan cuba. Okay. Bagi tak apa. Continue. Okay, next. Okay, seterusnya daripada kajian juga mendapati the analysis of the top 10 most cited papers unveiled that issues gradually highlighted. Yang pertama, inequality in science education. Yang kedua, STEM education. Dan yang ketiga, undergraduate research experience. So inequality in science education ni kajian tentang perbezaan gender kebanyakannya lah. STEM education ni pula kajian tentang macam mana nak menarik pelajar kepada aliran sains lah, sebab bukan Malaysia saja yang mengalami kekurangan minat pelajar dalam aliran sains, tetapi juga negara lain lah. Okay,
Seterusnya, Chang et al. 2010 indicated curriculum guidelines seemingly play an influential role in affecting science education research and practice. So Chang ni pula menekankan bahawa curriculum guidelines juga memberikan pengaruh dalam pengkaji untuk membuat kajian dalam pendidikan lah. Okay, contohnya Malaysia, kajian akan dipengaruhi oleh kurikulum guideline KBSM sebelum ni, kalau sekarang KSSM. Okay, next. Okay, pada at the level of Malaysia Ministry of Education, the State Education Department and District Education Office, they extensively promote action research related to high level thinking skill lah. Sebenarnya kita tahu pada peringkat Kementerian Pendidikan sekarang, kebanyakan research dalam pendidikan sains, terutama kajian tindakan, banyak menekankan kepada KEPAT lah. Yang kedua, innovation in teaching, inovasi dalam pengajaran guru. Dan yang ketiga, PAK 21, Twenty-First Century Learning. Okay. Okay, seterusnya saya beri pada kawan saya lah. Terima kasih, Doktor. Jadi daripada Karampelas 2021 terdapat telah menyenaraikan beberapa artikel yang berkaitan dengan research in science education, dan daripada artikel-artikel ini terdapat banyak kajian tentang science education, kemudian yang kualitatif research, informal learning science, dan banyak lagi lah. Jadi kami telah memilih untuk meneruskan dengan sains dan ICT, kerana sains dan ICT antara yang banyak dibuat kajian. Jadi dalam sains dan ICT, game based learning adalah sebahagian daripada ICT lah dalam pendidikan. Menurut Witten 2012, learning that is facilitated by the use of game environment where game content and gameplay enhance knowledge and skill acquisition, and where game activities involve problem solving spaces and challenges that provides learners with a sense of achievement, daripada Nadoni et al. 2020. Dan gameplay that combines educational objective ataupun dengan kata lain, gameplay menggabungkan objektif-objektif pembelajaran lah, menurut Dickey 2011, Hung, Yang Huang, Chu dan Huang 2018 dan Plus 2015. Ini adalah karakteristik untuk game based learning. Learning dalam game based learning ada enam karakteristik. Yang pertama adalah learning support, di mana game based learning support tutorial dan challenge. Kemudian ada assessment juga dalam game based learning, di mana guru boleh memberikan reward, penalty dan feedback kepada pelajar. Dan yang ketiga, learning control. Pelajar boleh kontrol gameplay dan juga boleh memilih, ada kuasa untuk memilih permainan yang dia ingin mainkan. Kemudian immersion, di mana pelajar yang bermain dengan game dalam game based learning ni, dia boleh immersion, menghayati permainan tersebut secara digital. Kemudian yang kelima, interaction. Game based learning juga
boleh melibatkan collaboration, competition dan juga communication antara pelajar dengan guru. Dan yang keenam adalah naratif menurut Nadolny et al 2020. Okay, so saya dah sediakan sedikit macam kita nak tahulah apa setakat ni rakan-rakan mesti pernah guna game based learning dalam kelas, terutamanya yang teachers. Jadi boleh tak setiap dari you all berikan at least 3 game based learning yang you all tahu. Boleh guna ni class point ni. Pernah guna class point ke? Mesti pernah kan? Boleh masuk dalam browser, type classpoint.app, kemudian masukkan code number ni dan boleh ni lah, masukkan jawapan. Apa ada 3 game based learning yang you all tahu setakat ni? Boleh masuk tak? Okay, yang ni Camilab, Quizzes, Kahoot, Wordwall. Boleh bagi lebih dari satu kot rasanya. Quizzer. Lagi ada banyak lagi sebenarnya. Max Games dan banyak lagi lah cukup kot ni antara game based learning yang biasa digunakan. Geniapod. Kalau dulu ada apa tu, Planville Classcraft dan sebagainya. Okay, saya tutup dulu. Terima kasih kerana memberi balas. Ini yang daripada tadi. So yang tadi yang kawan-kawan upload tadi tu betul, semua tu adalah contoh game based learning. Selain daripada tadi kita ada yang ini yang telah dibuat kajian oleh Dimitra Kausari Zofirio dan Zafilko 2020. Ada 7 jenis game based learning. Ada yang jenis flashcard, contohnya duel. Jenis simulation, Farmville tu pun dulu pernah jadi kegilaan juga kan, tapi dululah. Kemudian yang ketiga, jenis yang interaktif seperti Funbrain, jenis puzzle seperti crossword, strategi, Europa Universalis dan reality testing, contohnya chemistry VR.
Ini contoh flashcard tadi, duel menggunakan flashcard dalam pelaksanaan permainan ni. Kemudian yang ni yang saya sebut tadi, Farmville, Kahoot untuk yang berbentuk kuis, Class Point yang saya sedang guna ni boleh juga dijadikan sebagai game based learning, bagi gamification. Oh maaf, yang ni yang gamification. Sebab ada kekeliruan sebenarnya antara gamification dengan game based learning. Gamification seperti yang saya sedang gunakan sekarang, gamification adalah berbeza dengan game based learning yang seperti saya sebut tadi, Kahoot, Farmville, Duel dan sebagainya. Untuk gamification Apa tu Zuriana? Apa beza antara game based learning dan gamification? Kalau game based learning, kita belajar tentang satu konsep menerusi permainan. Tapi untuk gamification, kita apply ciri-ciri game di dalam kelas. Contohnya, pelajar yang datang tanpa ponteng ke kelas, kita bagi reward. Dia bukan permainan, tapi kita bagi elemen game kepada pelajar seperti reward. Kita bagi point untuk pelajar yang boleh jawab dengan tepat dan sebagainya. Okay, good Okay, gamification ada 5 basic of elements in gamification. Ada apa penubuhan, ada reward, ada 5 Okay, so sekarang ni gamification is whereby you masukkan elemen game ke dalam non-game environment. Non-game environment kita sekolah lah, macam kelas, okay. Macam you pun boleh masukkan gamification juga. You boleh infuse gamification pada tempat kerja you. Okay, faham? Itu nama dia, masukkan infuse the elements of game into non-game environment. Okay, non-game environment tu tak kisahlah tempat kerja ke klinik sekalipun. Okay, kalau budak tak menangis, you bagi dia gula-gula katakan. Okay, this is one organisation sebenarnya. Okay, reward. Okay, dan sebagainya. Virtual run. Kalau game learning adalah you menggunakan game dalam pengajaran you, approach you. Okay, bagaimana you tally you game dengan you punya teori-teori yang you akan infuse di dalam pengajaran you. Faham? Okay, seterusnya isu. Saya pas kepada Fazila. Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari Doktor, Sistem dan salam sejahtera kawan. Okey, untuk yang berikutnya adalah saya akan menerangkan berkaitan dengan isu yang muncul di sekolah. Ini mungkin boleh melibatkan pelajar dan juga pengulang. Untuk pada first, kita tengok kepada pelajar dan pengulang. So, kebiasaannya isu ekskul ni berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Sanchez pada tahun 2020, lack of engagement has been found to be widespread problem for the sekolah. Maksudnya kurangnya penglibatan pelajar. Yang kedua adalah melibatkan kurangnya lack of interest among students, that the STEM field is difficult, susah. Yang ketiga adalah isu berkaitan dengan pelajar juga melibatkan interest and motivation. Ini yang kajian yang dilakukan oleh Muhammad Norawi 2014. So, the main issue sekarang adalah student motivation. Dari segi yang kedua adalah segi minat, yang ketiga adalah dari segi engagement. So next. Okay, selain dari itu juga di sekolah kita dapati kebanyakannya kita guna teacher centered approach. Yang kedua adalah learning environment, keadaan persekitaran pembelajaran itu sangat membosankan. So bila teacher centered approach, dia lebih melibatkan one way communication. So sebenarnya itu akan mewujudkan create static atmosphere in the classroom. Maksudnya no two-way communication. Maksudnya macam kita kata tak ada interaksi lah. So ini adalah kajian yang dilakukan oleh Abdul Hadi pada tahun 2014. So ini adalah antara isu yang muncul di sekolah lah. Okay, next. Okay, itu tadi isu yang melibatkan pelajar.
So yang berikutnya adalah isu yang melibatkan guru. So isu at school for teachers yang dikekalkan oleh Ramli Talib pada tahun 2017, Siu dan Ahmed Chong pada 2015. Yang pertama melibatkan lack of instructional training. Yang kedua adalah do not have enough exposure to current pedagogical content knowledge. Yang ketiga adalah insufficient facilities. Kemudian support kuranglah dari segi kita kata nak implement STEM education. So saya rasa masalah ni memang wujud dari dulu dan mungkin tidak boleh diselesaikan sepenuhnya, tetapi kita sentiasa cuba yang terbaik untuk buat penambahbaikan. Dari segi lack of instructional training, saya rasa sebenarnya ada cara untuk kita nak cope lah. Okay, next. Okey, ada juga kajian yang dikatakan oleh Abdul Hadi tadi ni, dia menekankanlah lack of instructional training tadi. Soalan tak sama ke? Okey, stereotype student centered, teacher centered lah. Okey, yang berikutnya adalah guru ni struggle kita nak menghabiskan syllabus mengikut masa yang telah ditetapkan. Kita menjadi less effective in integrate the student cultural experience in teaching activities. Yang ketiga adalah melibatkan more centered teacher centered approach lah. Okey, so ini adalah antara isu-isu yang terdapat sekolah. Okey, saya nak tanya rakan-rakan lah mana yang boleh bagi respon. Apa antara isu yang cikgu alami di sekolah lah melibatkan semasa proses pedagogi, proses pembelajaran dan pengajaran? Ada yang boleh respon tak? Anyone? Okay, Theo, can you give your opinion? Oh, banyak isu loh. Okay, banyak you bagi ni maybe satu isu sajalah. Nanti kita consider yang lain apa. Okay, yang lain pun boleh bagi dan ada respon. Because of the mungkin kerana setiap pelajar mempunyai learning style yang berbeza, so this is to me, that is the main issue for me lah, different learning style. So how you solve that problem kalau dari aspek itu? Is very difficult. I can only reduce. You can't really solve it. To me, different learning style is. I have two students who are very quiet and doesn't. Although how many activities I plan, Dia tetap senyap. ya dia tetap senyap dan memang tak akan you talk to them also difficult. They don't approach people. You pernah apa siasat dari segi psikologi tak? Not until the extent, but I refer kepada counselor. But the counselor say this type of students that I don't pay attention too much is because they are producing results. They have different the ways of learning is different. So I have to adapt. The counselor suggests that I have to adapt to different learning styles. How these students behave in class, but they are actually learning. What's important is they are actually learning. So if it's different learning style to me, I'm okay. Okay, betul. Sebenarnya saya pun bersetuju dengan Theo lah. Actually, memang kalau kita sendiri pun cara belajar kita adalah berbeza. Mungkin ada setengah orang memang suka dengan game-based learning, tapi ada setengah orang biasa bukan kata biasa, macam lama-lama dia akan bosan, ataupun mungkin dia suka orang kata approach yang berbeza lah daripada game-based learning. Tapi kalau based on apa yang kajian-kajian yang lepas, actually game-based learning sebenarnya boleh attract the interest of the students lah untuk melibatkan penglibatan. Okey, tadi ada kawan dekat chat dia bagi tahu student tak respon bila bertanya. Macam tadi lah, when I am asking,
semua diam saja. Bila panggil nama, okay, I call you, baru dia akan bercakap. So actually, this issue memang di sekolah memang ada sahaja macam ni. Tapi macam Tia cakap tadi, different students, dia ada different approach, dia ada different gaya pembelajaran yang berbeza. Tetapi maksudnya setiap masalah yang dihadapi itu kita tak semestinya kita boleh selesaikan dengan satu kaedah saja. Mungkin kita boleh memperbagaikan kaedah penyelesaian, tapi kita kata setiap penyelesaian itu mungkin tidak akan menyelesaikan masalah tersebut sepenuhnya. Mungkin like you said tadi, we can just reduce permasalahan tersebut. Okey, ada lagi tak yang nak bagi pendapat? Apa lagi masalah yang dihadapi di sekolah? Okay, kita pick name. Purple please. Okay, Cho. Pink color. Cho. Ya. Okay. Ya. Isu. You as a teacher or not? Tak, saya fresh graduate. Okey, so kalau bukan sebagai guru pun mungkin semasa proses pembelajaran di sekolah mungkin nampak apa masalah yang ada boleh bagi pendapat. Adalah masa buat bagian kan. Macam setengah student lah macam kelas-kelas yang dekat belakang tu. Dia macam tak berapa minat nak belajar lah. Dia dah kita try belajar ke depan ni macam buat tak tahu kadang dia macam kerja pun dia tak buat macam tu lah. So during that time how you solve that problem? Kalau tentu saya akan cuba buat macam cuba fokus kat diri lah. Saya akan pergi dekat dia dan tengok dia follow dia selalu lah macam dia buat tak jalan kerja, dia buat tak seperti dia answer tu macam tu saya buat. Saya akan dan ni terus ikut dia bagi dia buat sesuatu tak apalah jadi dia belajar benda. Okey, so thank you Cho. Maksudnya dari segi approach ada tak cuba apa ni kita kata buat sedikit inovasi ataupun perubahan untuk nak solve the problem during practical. Selain daripada kita kata dari segi pada kita bertanya dengan lebih lanjut, kita maksud kita kat one by one. Tapi sometimes when we do like that, kadang-kadang student lain yang akan rasa dia anak didikan. Betul juga. Dan saya pun ada juga lah buat aktiviti macam PhD 21 kelas ada dia tu ada kisah cuba-cuba je lah sebab tak ada pengalaman sangat kan. Okey, pernah implement tak GPL yang actually implement ke game business ni? Tak sebab buat dia buat yang Okey, thank you Jo. Okey, next sekarang. Okay, so ni antara another problem di sekolah lah at school, maksudnya melibatkan time management. Maksudnya kalau kita buat GPL, maksudnya pengurusan dari segi pengurusan masa, dari segi kita nak mengawal students. Yang kedua adalah melibatkan dari segi kita kata game organization problem. Kalau kita buat GPL, kita nak organize game itu sometimes bila kita baru nak menjalankan dia akan ada masalah dan sebagainya lah. Yang ketiga adalah institution background, maksudnya guru ni tidak memilih background yang tak, maksudnya background dia ni tak berapa nak mantap untuk nak organize, nak melaksanakan game tersebut dan nak design game yang perlu itu. So ini kajian yang dikata oleh Ibu pada tahun 2015. Okay, next. Okay, so cadangan kami
disebabkan oleh antara isu-isu yang dialami ini, sebenarnya kita boleh selesaikan, tapi macam kita kata, not all problem that can be solved 100%. Maybe we can reduce the problem, ataupun kita mungkin tak boleh nak attract 100% of the student, but maybe we can attract 70% or 80% of student. Kami mencadangkan supaya kita buat apply GPL lah. So based on isu ini, didapati kajian yang dilakukan oleh Shell, Azli, Anisha dan Melvina, GPL can help to increase the student motivation in the learning process, and gamification also increase student engagement and providing fun classroom activities that kept student engaged and motivated to work together to learn. Ini kajian yang dilakukan oleh Saifuddin 2019. Okey, kenapa kami mengutarakan apa kaedah inilah? Okey, next. Okay, gamification also can enhance the teaching methods by facilitating learning, improving exposition and expanding the knowledge. Ini kajian yang dilakukan oleh Saifuddin pada tahun 2020. Okay, 2020. So several studies have report the educational computer games can could enhance to the learning features of information. Ini kajian yang dilakukan oleh Widow, Tiki, Abner, Holzinger, Harris Lake dan William Chu. Educational computer game also can be effective. Kita boleh, maksudnya melalui educational computer games ini boleh mewujudkan suasana pembelajaran yang sangat yang boleh menarik minat di kalangan pelajar. Ini kajian dilakukan oleh Datu Zun, Kazil Kaya, Karam Rosina dan yang lain-lain lah. So pada tahun 2012, Huang Sung Hung yang memang indicate that well-designed educational computer game might have great potential for improving the learning achievement of the student. So maksudnya game-based learning ini boleh menyelesaikan beberapa isu lah. Mungkin beberapa isu berkaitan dengan motivation, lack of interest, dari segi engagement. So ini boleh diselesaikan melalui game-based learning. Okay, next. Dan actually banyak juga lah kajian lain yang dilakukan yang membuktikan bahawa GPL ini boleh meningkatkan motivation of students, seperti yang dilakukan oleh Papas Tagio dan Tuzun ni lah. Okay, menurut Azniza, Zuraida Barudin and Zuhai and Zuraida shows that GPL can attract many students to participate. Ada teaching and learning session, particularly in biology classroom. Okay, next kali. Okay, sebab utama lah kenapa kita perlu incorporate gamification into the teaching. Yang pertama, kita boleh inspire student to learn together. Daripada GPL, can inspire student to learn together, create interactive lesson which can encourage student to fully understand in their group, and gamification also facilitated student learning, capture student attention. Ini kajian dilakukan oleh Mina and Tarino pada tahun 2017, and also GPL and gamification can encourage students to collaborate more than students did not have the opportunity to use gamification. Okay, so sebenarnya beberapa isu lah beberapa isu kepada kita yang kita boleh selesaikan, yang maksudnya kita boleh perbaiki dan buat penambahbaikan lah untuk kita nak apply GPL. Maksudnya kita sebagai guru, we should cooperate with school management. Okay, satu lagi mungkin ada pihak yang boleh provide game activities dalam kurikulum, dan ada buku computer e-learning and mobile learning should be improved, maksudnya dari segi facilities dan training for organisation game. Maksudnya kalau kita katakan kita provide game ataupun kita provide manual berkaitan dengan game tersebut, maksudnya kita perlu buat satu course, mungkin kita boleh buat in-house training untuk guru berkenaan yang terlibat bagi macam mana kita nak organize the game dan integrate, how to integrate to the curriculum. So saya rasa kebanyakan guru lah, tapi cuma kita mungkin tidak melaksanakan GPL ini sepanjang tahun. Mungkin sebesarnya kita kata approach ini dia related to the topic that we teach to the student lah. Ada yang sesuai we can apply the GPL, ada tajuk yang tidak sesuai kita nak apply the GPL.
dan tidak seharusnya for the 100% for the topic ataupun 100% on that class we apply the GTL, like Dr. Mozani sebut tadi. We can put the gamification approach, maksudnya gamification punya ciri-ciri, maksudnya kita bila student boleh menjawab, kita bagi reward, something like that. So that thing actually we can orang kata tarik minat student lah untuk nak engage, orang kata memberi tumpuan buat proses PDP. Okey, saya serahkan kepada Kak Zuriana untuk teruskan. Tadi kita dah bincang tentang game based learning tadi. Saya tersediakan, bukan saya, Nur Fazila ada sediakan kuisi sikit untuk kawan-kawan saja untuk fun. Boleh join quiz ni, siapa-siapa yang available. Okey, kawan-kawan boleh masuk quiz, kita masuk join code lah. Kita buat online quiz. Okey, yang lain-lain boleh jemput. Doktor, jangan sekali doktor. Tak apa, awak jangan dulu tengok je Boleh start ke Zila? Boleh. Apa lagi? Join tu. 2020 kot? Okey, lagi 5 orang. 5 orang lagi. Nak start kot. Okay.
ada 3 orang pemenang kat sini. Tania, Hema, Hello dan Afan dan juga yang lain-lain. So setakat ni pembentangan kumpulan kami. Kamarul. Okey. Kamarul. Okey, thank you much kepada hanya pembentangan kepada kami telah dikerjakan. Ya. Okey, teruskan. Kesimpulan pembentangan kami adalah education yang sudah luas dan salah satu kajian yang menarik adalah di sini yang membantu guru dalam membuat pembelajaran yang lebih menarik, kreatif dan sesuai dengan keadaan semasa. Itu saja kami terima kasih dan sorry atas segala kekurangan. Okey, terima kasih ya. Okey, tolong perbaiki slide yang pertama sekali. Tolong jangan bergantung kepada yang 2017 2017 dan 2017 tu. Okey, sebab artikel tu pada obsolete sebab kita ada 2022. Awak kena ingat 2022 dia hanya berlaku awak punya artikel tu 5 tahun ke belakang. Okey, kalau awak minus lain. Let's say kalau awak baik ke, awak apa nama tu PRG ke, tak apa ambil yang lama-lama juga tu tak apa, okey. Tapi tak boleh ambil yang ke belakang yang 2012 tu agak lama saya rasa ya. Okey, yang seterusnya awak terus jump kepada game based learning. Macam mana awak boleh jump kepada game based learning dia? Saya tak nampak dia punya coherence tu. Boleh terang tak? Kenapa dia tiba game based learning? Itulah alternatif yang awak cadangkan ke macam mana? Itu yang kami cadanglah doktor, maksudnya based on apa kata problem. Ini dia punya main lah actually cara kelas 2021 tu daripada situ dia ada science and ICT. So kami fokus dekat research and education berkaitan dengan science and ICT lah. So maksudnya based on permasalahan yang ada tu kami mencadangkan to settle the issues adalah apply the game based learning.
mereka cadangkan okey, tapi mereka cadangkan pun dia ada basis kepada masalah-masalah yang timbul. Betul kan Fazila kan? Basis kepada masalah tadi yang okey, jadi sekarang research in science education ini okey 2021 ya karam kelas punya ni ke ni Fazila. Ya ada. Okey, so ini okey 2021 baru lagi. So sekarang ni segi saya 400 okey teacher education and professional people level 25 dan lain-lain itu adalah kualiti 26 dan juga kualiti 72. Okey, jadi sekarang ni and then dia orang mereka telah discuss kepada kita, telah kepada kita okey masalah-masalah yang mungkin timbul, masalah-masalah yang timbul melalui resolusi yang mereka telah analyse okey dan mereka mencadangkan bahawa game-based learning is one of the alternative untuk mengatasi masalah tersebut. Okey, maybe group ini boleh specify lagi lah masalah-masalah tu banyak sebenarnya masalah yang timbul. Teksi tadi kalau ada kata-kata curriculum dan sebagainya. So maybe boleh orang kata tadi awak dah grupkan tadi masalah-masalah tersebut 3 grup sama kan, research contact dan sebagainya, closing contact sebagainya, and then you terus kepada grup tersebut you terus pecahkan lagi kepada masalah-masalah tersebut. Okey, nampak pemikiran dia ya. Slide ini nampak agak melompat sikit. Okey, tapi bagus sebenarnya okey, so boleh lepas balik nampak kemudian itu. Okey, seterusnya daripada masalah tersebut awak terus pada game-based learning. Kenapa game-based learning tu? Okey, mesti ada solusi kepada masalah tersebut. Okey, awak hanya menerangkan kepada benefit game-based learning saja. So sekarang maybe awak boleh okey masalah yang timbul adalah kenapa awak suggestkan game-based learning? Kerana game-based learning ada apa yang tak ada dan juga telah disupport oleh beberapa institusi lain. Macam itulah. Okey, tiba-tiba game-based learning dia macam melompat. Dia melompat terus. Faham. Faham ya Fazila ya? Faham. Actually doktor kami dah sebenarnya momentum kami dah turun sebab kami dah bersedia 2-3 minggu sebelum ni. Jadi dia macam merah. Dia dah apa kata dia dah tak ni lah sangat. Itu kami dah punya awal lah sebenarnya kami plan nak sikitkan, nak kurangkan pada PowerPoint tapi nak elaborate more. Tapi sebab dah 3 kali tangguh terus lupa macam-macam doktor. Jadi sekarang ni kan dia macam melompat sikit. Saya faham game-based learning is one of the approach yang sangat trend. Ya, sangat trend dalam science education terutamanya. Tapi nampaklah sikit dia punya coherence tu, dia punya orang kata Sequence. flow. Nampaklah sebenarnya tu okey. Dan seterusnya game-based learning pun mereka dah terangkan apa yang benefit oleh game-based learning. Okey, dan juga apa kajian-kajian selanjutnya mereka tak ada cakap. Okey, sekarang ni kan awak boleh come out lagi, boleh improvise apa kajian-kajian selanjutnya untuk game-based learning ini. Maybe orang tak buat lagi tentang apa nama tu game berkaitan dengan text layer. Okey, saya bukan orang bikin game-based learning okey, text layer okey, orang tak buat game tentang bagaimana nak menulis cikgu. So sekarang ni you can testify lah. Okey, for that analysis we know is that okey, there are lack of the research and investigate about the implementation of game-based learning with teachers. Maybe dah ada. Okey, maybe contohnya. Okey, so it is an opportunity for us to explore more about this motivation whatsoever. Okay, so topik ini agak orang kata topik research in science education ni agak berat juga dan kita baca banyak. Okay, so mereka dah melakukan yang terbaik ya. Okay, tetapi kena dalam slide boleh okay, jangan lompat-lompat and then kita bagi tahu opportunity apa yang kena explore more about it. Boleh? Boleh. Ya, boleh tu. Nanti apa dalam web satu yang baik Yurena Fazila dan juga Kamarul Arifin. Masih ada.
So sekarang ni ada apa soalan tak nak diajukan kepada grup ini? Grup game-based learning. Grup game-based learning. Saya dah ingat game-based learning. Okay? Grup science trend in research in science. Ada apa tak? Kemah ke? Ada tak? Hafiz ke? Ada tak katanya? Pelajar tak boleh respon cikgu tanya. Okey, masalah dia kan? Okey. Jadi sekali masalah-masalah tu kena base kepada research yang telah dikeluarkan Okey. Terusnya tak ada Zuriana tu okey, Fazila tu okey. Okey doktor, cuma bila nak last upload PowerPoint ni doktor? Last upload PowerPoint saya bagi pada minggu 14 ke 15 awal. Awal nak 14 ke 15? Boleh kot 14. Kami cuba 14. 14 lain sebab awak dah 8. Kita ada 9 grup 10 grup. 9 grup je. 12. Oh tak apalah, kita ke ID lah 9 grup tak kita minggu depan. Tu ada satu depan. Boleh tak? Okey tak? Hafiz ke minggu ni? Grup ke-9 tu? Saya Good Jadi sekarang kita bagi peluang kepada masukkan yang nak masukkan tu bagus okey, masukkan ke dalam dekat dalam kita punya platform SMS yang telah sediakan. Grup yang perlu improvise perlu improve okey, dan juga grup dan juga grup present depan je lah. Ya, tempat kami pun ada banyak nak improve lagi ya, macam kurang lagi. Nampak macam jangan rompat idea. Walaupun dah tahu yang rompat dia diam tu maksud dia idea saya menghayati ataupun saya macam ni bukan sikit so sekarang ni Aktif ada masa lagi dan juga Aktif ada masa lagi untuk perbaiki okey minggu depan lebih 13 okey kita akan ada kelas 13 dan juga kalau boleh lah kalau sempat lah saya akan bagi awak report untuk awak punya test kan okey dan juga awak punya assignment lah okey cuma tengoklah mana saya pun ada 4 hari bengkel minggu depan jadi sekarang ni saya pun akan cuba sila upaya saya boleh and then minggu 14 kita ada assignment kita ada kelas okey minggu 14 tu saya bagi waktu tenang kepada awak semua okey awak study banyak boleh okey Doktor Kariman bila doktor masukkan saya 14 tu 14 okey waktu awak masuk kelas tu Oh, okey. boleh sebab awak pun 2 orang 3 kan so macam belum kelas saya Tak ada. apa? Tak dengar? Okey, dengar. Dia start kembali Dia start. okey sorry okey pada ini kat rumah okey jadi sekarang ni kita ada cuba minggu depan okey minggu depan kelas saya akan isikan boleh okey Doktor nak tanya kalau untuk action research ni memang unit dia esok Doktor 12 tengah hari. ya betul kenapa awak nak Boleh ke Doktor? sebab saya pun tak semak lagi kot saya nak suruh awak saya pun tak terlalu nak buat nak minggu depan Boleh Doktor kan saya pun kena banting kan so SMS semua dah lost. Laptop saya lost. Minggu depan awak ingatkan saya kalau saya tak ubah dekat dalam tu awak ingat Dia ni esok Doktor 12. minggu depan Sabtu minggu depan Sabtu minggu depan. Boleh Doktor boleh. saya bagi dia seminggu saya expect more than that lah saya expect lagi lah okey eloklah buat kerja dia ni kan okey tadi saya Doktor, dia memang kena pilih satu model kajian tindakan yang mendasari kan? betul
betul. Dia kena chemist ke model apa ke. Apa-apa kita pilih mesti dia baik kita follow. Betul. So literal review tu kita sumbat lah. Kita masukkan dekat part mana lah. Betul. Yes, betul. Ikut kepada yang bagi flow tu. Saya ada bagi awak kan kat line yang Contoh, tapi saya tak nampak ada literal review semata-mata kan doktor. literature review untuk actual research tak banyak sangat. So dia masukkan mana yang kita nak buat suggestion dia. Sebab kita literature review actual research, kita lebih kepada masalah kita. Orang tu. Tapi tak apa. Dia Selang-seling ikut. Selit-selit. Ya. Dia sebenarnya dia tak kena buat kan. Okay, tapi awak kena buat lah untuk assignment awak kena buat sebab dia tak selalu menekankan sangat tentang apa nama literature review dalam research. Sebab awak kena ingat masalah tu adalah masalah kita sebagai practitioner kita ada takkan masalah tersebut. Sebenarnya kan dia punya flow kan awak buat pengajian sekali awak buat fraction pada pengajaran awak. Kalau yang tak pergi sekolah tu asalah awak carilah mana apa kata sumber untuk awak dapat maklumat. Awak pergi ke kawan kecil buat Banglang ke awak syarah ke lagi dia masalah sekolah dia boleh juga okey kat boleh pun boleh juga okey sekarang ni apa cara buat menyampaikan lepas awak akan masukkan literature tu literature tu saya taklah tekan kepada literature sangat tapi mesti ada kena ada lah sebab kita jalankan kajian berbanding kepada kaedah pendidikan yang sebenarnya. Kaedah pendidikan ni apa? The base dia bukan kita cakap tetapi orang yang kajian sebelum itu yang cakap itu ulas lain. Macam itu sebenarnya. Faham Okey. Doktor, nak tanya dapatan kajian dia bukanlah macam thesis yang macam analisis SPSS macam biasa je kan, kita bagi dapatan kita je kan. Betul tu, okey. Tapi kalau dia sebenarnya kalau SPSS tu nak kaji apa, kau nak kaji tu boleh tak? Okey, tapi bukanlah ke berkesanan kurang sesuai lah kalau nak apa untuk tindakan. Okey, buat kata tindakan ni nak nampak tak dia boleh meningkat tak boleh meningkat. Kalau ada orang yang akan membandingkan satu grup kawalan dengan grup perawatan, itu bukanlah orang kata kerja tindakan. Macam tu awak bukan nak bandingkan grup kawalan grup rawatan. Sekarang ni awak nak tengok awak buat benda ni dapat tak problem. Let's say kalau you nak gunakan apa nama tu SPSS, nak gunakan essential statistik, let's say nak gunakan apa nama benda tu statistik tu sample test tu nak test. Kalau awak nak gunakan test tu boleh juga. Tapi awak jangan bandingkan antara grup-grup. Awak just buat grup awak grup kecil je. Orang macam tu orang boleh juga kan? Depends kepada awak lah. Okey boleh. Tapi bukan kawalan ada rawatan ada bukan seperti biasa. Bukan kajian konvensional. So ada lagi tak? Doktor, dia lebih kepada penyelesaian kepada masalah kita hadapi dah kan. Tapi dia punya circle tu dia bukan boleh jadi sekali saja, mungkin boleh jadi 2 kali, 3 kali, betul tak doktor? Tapi kalau awak sekali dalam kita pernah dia kat kami memang sekali lah. Tapi kalau kita nak kita research yang betul, kalau satu belum masalah tak selesai dia akan masuk belum kedua lah kan. Satu macam tu okey. So sekarang ni kalau belum kedua tak settle tak settle benda tu okey mesti ada lain apa orang kata skop yang lain yang awak tak kaji lagi. Maybe awak nak kaji yang situasi belajar okey sedangkan awak muda ni suara awak lantang maybe itu awak itu belajar yang tak ada tulis. Let's say awak nak berikan motivasi awak masalah awak sekarang sudah lah. Okey. So sekarang ni awak video orang dia tak nak belajar kimia katakan. So sekarang ni awak ada offer GPL. Awak gunakan GPL, awak gunakan apa nama tu reward tu. And
then awak tengok kat pelajar tu ada daripada 5 orang pelajar, 3 orang pelajar tu lagi tak bermotivasi. Awak ikuti diorang. Okey, ini ilmu pertama. Okey, awak ikuti diorang. Kenapa tak motivasi dia? Kata cikgu ni ada dia seronok tapi garang sangat. Kata dia suka marah-marah macam tu. So awak improve balik. Awak boleh dia awak improve balik awak presentation. Sebelum video pula. Itulah. Faham? Okey? Okey tapi kalau nak dalam assignment ni, kalau you nak impresskan you buat lagu dua ke belum? Faham tak? Kalau you nak makan yang tinggi, you kena impresskan lecturer. Faham kan? Awak pun kerja awak cikgu kan? Kalau pelajar yang macam effort tinggi, awak tu lagi semoga dia lebih tinggi kan? Itulah. Faham? Faham. Okey. Ada apa lagi tak? Ada lagi tak? Tak ada. Okey. Jadi sekarang ni saya akan pilih ke assignment 2 tu saya akan hantar minggu depan. Sebab saya pun tak sempat ada assignment 2 minggu depan. Saya pun ada bengkel semua. Okay. Kita akan jumpa minggu depan and it will be our last class. Okay. Boleh ya? Okay. Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari dan juga semua sekali berbahagia. Tidak tanya ada ke yang bangsa bangkit? Ada ke yang bangsa bangkit? Saya doktor. Awak yang bukan kaki ni kan? Dekat Pulau Ali. Tapi kereta dah damage doktor. Kereta dah round. Jadi macam mana kalau kereta tu dia kena overhaul lah ya? Sebab yang tu tak ada insurance tu tak ada peril, tak letak peril. So tapi claim lah. Banyak kan nak overhaul balik semua kan. Lagi laptop saya pun saya simpan dalam kereta sebab tu dah ni. Astaga. Hope you bersabar Hope you sabarlah, sabar tapi rumah okey Rumah okey. Okey. Kalau ada yang perlukan bantuan, sebab you FSM, jadi kalau perlukan bantuan I HEPA tau. Okey. Jadi sekarang ni boleh salurkan you punya masalah sebab kita punya apa nama tu HEPA untuk apa sebenarnya ini awak Dia tak dengar. Tak dengar? Hello? Tak dengar ke? Sekarang okey. Kalau you ni kan student pasca, jadi you ada ITS lah. Apa-apa you boleh bagi tahu sebab apa ada pergi ke pusat banjir bantu. Jadi sekarang rumah tu tinggal rumah je. So kami adalah bagi bantuan sedikit gitu ya. Okey. Kalau yang perlu bantuan ataupun mengganggu urusan awak untuk finance management, bagi tahu saya. Boleh ya? Okey, tapi janganlah ada kesempatan pula. Tiba-tiba awak tak banjir, awak kata awak banjir. Tak baik betul Okey. Boleh? Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye. Thank you doktor. Doktor.